Warahmatullahi wabarakatuh, Abang Al-Tamim. Jadi tak apa, pasal kopiah kita bincang tepi. Bincang tepi, malam ni kita nak cerita tentang tragedi 13 Mei. Sebab hari ni 13 hari bulan Mei. Tapi tahun 2020. Jadi kita menyingkap kembali. Kita menyingkap kembali bagaimana pihak DAP pada waktu itu mereka menindas orang Melayu. Mereka menghina orang Melayu. Jadi tuan-tuan, saya ni hanyalah anak muda. Saya hanyalah anak muda yang mana saya baca melalui pembacaan. Pembacaan sama ada teks sejarah dan beberapa artikel sejarah. Jadi adalah lebih cantik tuan-tuan semua. Adalah lebih cantik saudara dan saudari. Ayat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adalah lebih cantik kalaulah ada veteran-veteran yang call kita. Saya nak call, kredit saya tak top up tuan-tuan. Nombor saya ni saya tak top up ni. Jadi kredit tak ada. Jadi tuan-tuan call lah. Saya dah standby. Saya pinjam telefon bini saya ni. Saya dah standby telefon. Jadi tuan-tuan boleh telefon. Jadi yang pertama sekali kita nak minta adalah Ayah Ken. Ayah Ken untuk bagi tahu tentang tragedi 13 Mei ni. Sebab Ayah Ken ni orang penting. Kemudian mungkin kita nak suruh Pakcik Rauf kita call. Tapi satgi. Bagi saya mula dulu. Satgi kita nak suruh Ayah Ken kita call supaya Ayah Ken kita dapat menyedarkan. Sebab Ayah Ken ni dia ahli sejarawan. Jadi dia akan lebih tahu. Dia akan lebih tahu berkenaan dengan tragedi 13 Mei 1969. Jadi tuan-tuan, apabila kita menyebut sahaja tentang tragedi 13 Mei 1969 ini, bukan kita merujuk kepada bangsa Cina. Yang duk jadi masalah yang mereka duk report kata kita buat hasutan kebencian ni, bila mereka ambil tragedi 13 Mei ni, mereka kata kita kata kepada bangsa Cina. Kita bukan kata kepada keseluruhan bangsa Cina, tetapi kita kata kepada Cina DAP. Cina lain tak ada masalah dengan kita. Saya sendiri pun sewa rumah kat Cina. Tak ada masalah apa. Tapi orang kata apa, yang kita kata ni adalah Cina DAP. Jadi tu yang kena faham. Bila saya up naik gambar tu, mereka mulalah buat report violation. Hate speech. Satgi bukan apa, saya terpaksa bagi tahu disclaimer awal. Takut satgi kita dah buat live panjang dekat 3 jam 4 jam. Mana nak tahu malam ni ramai orang nak call 3 jam 4 jam buat live. Kalau minyak kereta pula ni murah. Satgi tiba-tiba live kena block. Orang tak boleh tengok. Jadi tak seronok lah. Jadi kita nak bagi supaya kefahaman kepada semua orang. Ini adalah merujuk kepada Cina DAP, terutamanya kepada Lim Kit Siang. Terutamanya pada Lim Kit Siang. Sebab saya memang benci pada Lim Kit Siang. Mai pilah macam mana pun, dia berubah pilah macam mana pun, selagi dia ni masih lagi bawa DAP, saya akan kata saya akan benci dia. Saya akan benci dia dan keseluruhan keturunan dia. Kerana apa? Kerana apabila mereka membunuh orang Melayu pada waktu itu, adakah mereka tidak benci? Seseorang yang tidak benci, mereka tidak dapat membunuh seseorang tu. Mereka membunuh orang Melayu pada ketika itu. Mereka menghina orang Melayu pada ketika itu kerana mereka benci. Jadi saya semaikan balik kebencian kepada DAP ni, kerana DAP ini adalah satu parti chauvinis, satu parti yang resis, yang membawa kepada perpecahan perbedaan kaum, yang membawa kepada kebencian di antara semua kaum dekat dalam negara kita ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada profesor, tak ada apa. Saya tak ada profesor. Tapi doalah, insya-Allah suatu hari nanti saya akan dapat gelaran tu. Saya akan dapat, sebab saya punya target saya dalam kehidupan adalah melalui pembelajaran. Sebab apa? Saya obses dengan seseorang yang mengatakan bahawa hidup berakal, hidup berfikir. Jadi sebab itulah saya mementingkan level akal dan pemikiran. Jadi insya-Allah suatu hari nanti saya akan dapat profesor tu, insya-Allah. Okey tuan-tuan. Apa yang ada dalam tragedi tu selit sikit tadi tuan-tuan. Selit sikit, selingan. Jadi tuan-tuan, apa yang ada dalam tragedi 13 Mei? Jadi dalam tragedi 13 Mei ni, apa yang berlakunya adalah tuan-tuan kena ingat.
Saya mungkin ingat sikit-sikit sebab saya pun duduk di pondok lah ni. Orang kata apa, bahan bacaan saya tak boleh nak bagi tuan-tuan directly bahan bacaan, tetapi saya boleh cerita kepada tuan-tuan sabar sedikit supaya tuan-tuan ambil iktibar, dan mungkin benda ni akan dihuraikan oleh orang yang lebih tahu tentang benda ni. Jadi tuan-tuan kena tahu, apabila kita sebut je tentang tragedi 13 Mei ni, tidak dapat kita lupakan tiga benda besar yang berlaku ke atas orang Melayu. Yang pertamanya adalah pembunuhan Pak Kasim di Pulau Pinang. Mereka memukul kepala Pak Kasim sehingga bersepai kepala otak di Pulau Pinang. Dan apabila kita menyebut saja tragedi 13 Mei ni, kita tahu seorang pelakon telah diboraikan perut dia. Saya dah lupa dah nama. Mak Minah ke? Nama apa? Mak Melah. Saya dah lupa dah nama apa dah. Kak Salmah. Tolong komen Ustaz, tuan-tuan. Tolong tuan-tuan tolong komen Ustaz. Sekejap saya terlupa, tersilap nama. Semalam saya dah sebut dah. Jadi saya ni kadang-kadang saya terlupa. Nama apa pelakon tu? Nama apa pelakon tu? Tuan-tuan tolong komen Ustaz, tuan-tuan. Kenapa tidak buat tangkapan? Tuan-tuan tolong komen. Saya tak Mak Minah. Jadi Mak Minah ni tuan-tuan diboraikan perutnya di depan jalan Tar, di depan panggung wayang jalan Tar. Dan juga tuan-tuan, apabila kita sebut je tentang tragedi 13 Mei ni, kita kena ingat bahawa orang Melayu, askar Melayu dibunuh di dalam panggung wayang di jalan Tar. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana Lim Kit Siang ini membawa hasutan kebencian. Siapa yang buat banner Malasi? Lim Kit Siang. Siapa yang bawa penyapu berarak di jalan Tar untuk halau orang Melayu keluar daripada Kuala Lumpur? Lim Kit Siang. Kerana Lim Kit Siang ini menyebarkan kebencian kepada bangsa Melayu. Dan kena orang kata apa, menyemai putih untuk menuju ke arah negara komunis, negara republik. Inilah fahaman-fahaman komunis yang masih ada lagi dalam parti DAP sehingga ke hari ini. Itu yang tuan-tuan kena tahu. Jadi bila kita sebut saja 13 Mei tahun 1969, inilah putik-putik di mana orang Melayu dihina, orang Melayu dipijak, orang Melayu dibunuh dengan begitu kejam. Atas dasar apa? Atas dasar perkauman. Atas dasar perkauman. Kerana mereka ini bersifat perkauman. Inilah Lim Kit Siang. Dah macam pegang apa ni? Pegang tasbih. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Dah kerana minta maaf tuan. Saya tadi duk pegang tu. Jadi dia terikut. Ini kerana kebencian yang dibawa oleh Lim Kit Siang. Kerana Lim Kit Siang menyemaikan putik-putik untuk menghapuskan ketuanan Melayu, untuk tidak menghormati institusi beraja. Dan begitu jugalah apabila mereka mengambil alih kerajaan Pakatan Harapan, itu juga yang mereka buat. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana orang Melayu tidak buka mata, sedangkan sejarah telah pun mengajar mereka apa yang berlaku di dalam negara kita, apa yang DAP telah buat kepada orang Melayu. Tetapi kenapa orang Melayu hari ini masih lagi memberi mandat kepada DAP? Mereka tidak mampu. Kalau tuan-tuan tengoklah sedihnya pada PRU ke-14, mereka menguasai Don-Don, mereka menguasai parlimen-parlimen. Kenapa? Kerana orang Melayu tiada jati diri, kerana orang Melayu mudah lupa, kerana orang Melayu mudah termakan dengan janji-janji. Dan akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya orang Melayu ditindas. Berapa banyak aset orang Melayu telah dijual. Itulah Lim Kit Siang. Jadi tuan-tuan, naik share. Jadi tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan ayah Ken kita untuk bagi huraian yang lebih lanjut tentang tragedi 13 Mei. Jadi saya minta ayah Ken untuk menghubungi nombor telefon saya untuk ayah Ken ceritakan berkenaan dengan tragedi 13 Mei supaya umum lebih tahu, terutamanya kepada anak muda. Jadi waalaikumsalam Abang Acu Omar. Jadi kita minta tuan-tuan supaya tuan-tuan semua untuk share.
untuk terus share. Bukan saya nak cari populariti, tak penting. Kalau tuan-tuan nak share, tutup muka saya pun tak ada masalah. Tetapi pastikan anak Melayu hari ini mengenang apa yang berlaku ke atas diri mereka, apa yang berlaku pada sejarahnya. Mereka telah ditindas, mereka telah dihina, mereka telah dibunuh. Tetapi hari ini mereka senang-senang memberi kepercayaan kepada DAP. Dan ada di antara orang Melayu kita, walaupun mereka telah U-turn, ada separuh daripada mereka yang telah U-turn, mereka sanggup menghina bangsa sendiri dan bersama-sama dengan DAP. Mereka mengatakan orang Melayu bengap, orang Melayu bodoh kerana DAP hanya memberi kepada mereka hanya beberapa ribu ringgit untuk mereka mengkhianati bangsa dan agama mereka. Jadi inilah yang kita tak nak berlaku di masa hadapan. Jadi kita minta Ayah Ken untuk menghubungi. Kita merayu tuan-tuan. Kita merayu kepada Ayah Ken kita untuk telefon sebab Ayah Ken kita pun duduk di sana. Counter RBA. Kita minta Ayah Ken untuk telefon kita. Saya nampak Ayah Ken ada di situ. Ayah Ken telefon nombor saya. Ayah Ken nombor DG 016. Jangan lupa pada sejarah. Ya, betul. Kampung Melayu dibakar di Perak. Ya. Masjid diserang ketika tragedi 13 Mei. Jadi tuan-tuan kena tahu benda ni semua. Mana Ayah Ken kita ni? Ayah Ken ada tu. Bagi orang lain kau dulu Fik. Ayah dengar dalam bilik air dulu. Kita bakar jiwa orang Melayu. Okey. Jadi saya buka tuan-tuan kepada veteran. Saya tak gila glamour, saya tak penting tuan. Orang kenal saya bukan pasal saya buat live 13 Mei ni. Orang kenal saya dah lama dah. Saya tak mau. Kalau saya nak jadi popular, saya pergi minta jadi artis. Saya tak perlu duk buat live kat Facebook. Saya pun duk kawan juga dengan artis. Baik, saya pergi jadi pelakon tambahan. Tapi hari ini kita nak bagi orang Melayu sedar, tu saja. Minta maaf. Aku telefon hang tak angkat. Hang budak je. Hang budak. Walaupun hang memegang title, tetapi hang masih anak-anak lagi. Hang masih anak-anak lagi. Hang lah aku Ayah Ken, saya dah bagi tahu dah tadi, saya kredit tak ada. Saya dah bagi tahu dah tadi. Tapi tak ada masalah apa. Depa nak panas BAP kat depa tuan-tuan. Depa nak panas tu sebab apa? Depa duk jilat DAP. DAP bagi kat depa tuan-tuan. Kalau saya nak jadi cyber trooper pun boleh tuan-tuan. Saya dah kelayakan dalam bidang computer science. Saya boleh minta kerja dengan depa untuk jadi cyber trooper. Hello? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sat ya. Saya padam rokok tu. Saya join kau merokok lah. Hello ya, cakap sikit ya. Saya nak cari speaker telefon ni duk tahu nak. Ini ayah cakap dekat live tadi. Dah, sekejap. Okey, Okey, ya cakap ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers dan manusia yang kenal bangsanya, Dengar yang dengar. tahu. Dengar semua dengar tak apa yang ayah Ken cakap? Boleh dengar ke tidak? Uh, Ayah tak dengar live lah. I'm just calling mistake ni dan ayah tidak ada rujukan. I'm off hand bercakap daripada hati, perasaan dan pengalaman. Okey, kepada semua viewers, selamat meneruskan perjuangan kita. Kita harus terus berjuang sehinggalah manusia yang cuba untuk melacurkan bangsa kita ini, negara kita ini, dan yang lebih besar yang cuba untuk menggugat Islam itu sendiri. Jadi persoalan 13 Mei 1969, satu sejarah kenangan yang terpahat dalam hidup ni yang tak mungkin akan dilupakan lah sampai bila-bila. Tadi ayah dia nampak ada orang cakap di Kampung Baru, dan ada yang cakap di Chowkit, di program depan program federal tu. Dan semalam ada satu fakta yang agak tersilap. Saya cakap bukan ada satu battalion askar yang berada di audien tu, bukan di program audien tu, bukan. Tetapi pada masa itu tayangan filem dan orang-orang Melayu ramai berada dalam situ, bukannya kita. Okey, berbalik kepada komunisme ini sendiri. Jadi kita lihat pada sejarah, bilakah bermulanya komunisme itu sendiri. Of course, pada mereka yang belajar sedikit sejarah, Bolshevik di Rusia itu sendiri yang diperjuangkan oleh Lenin, Karl Marx dan sebagainya itu telah membawa kepada satu betul ideologi yang paling bahaya bila komunisme ini lah mereka tak siap agama. Sebab itulah kalau kita perhatikan sampai hari ini di China itu hanya mereka tidak ada agama. Dan semasa Mao Zedong memerintah China, memang ramailah tokoh-tokoh agama dan banyak buku-buku agama semuanya dihancurkan. Jadi bila komunis itu mula bergerak kat Malaysia ni sebenarnya, kalau kita ini mengikut ayah punya, pernah saya buat kajian dahulu semasa universiti tentang kesatuan kerja. Asas kepada komunisme ini dinakkan kesamarataan, kepada semuanya based on rakyat. Anti kepada komunisme ini adalah demokrasi dan juga sistem berajik itu sendiri. Jadi dalam konteks Malaysia pada masa itu ialah sistem berajik. Dan kalau kita perhatikan bahawa komunis telah belum melesat dalam kesatuan kerja yang bermula di Singapura, kemudian melesat ke kesatuan kerja yang berada di Malaysia ini. Dan pada masa itu tak nampak lagi perancangan komunisme ini sendiri. Dan apatah lagi di Malaysia ni, minta maaf cakap secara terbuka, kalau kita awal kurun ke-19 itu, Cina-Cina tak angkat muka. Cina-Cina tak angkat muka. Kerana mereka sedar dari betul siapa di bumi tanah Melayu ini. Mereka adalah pendatang dan dibawa oleh penjajah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah pendatang kerana masalah yang dihadapi di China itu sendiri. Dan dibawa oleh pihak Barat untuk membantu Barat mengaut kekayaan negara di lombong-lombong Mujahidimah. Dan bila mereka bertapak di sini dengan cara budaya mereka, kumpulan mereka, cara hidup mereka, still orang-orang Melayu dan Bumi-Putra di mana pun tak pernah pun kita merasakan satu kebencian, hasad dan dengki. Kita benarkan dia hidup di bumi ini dengan cara mereka. Kenapa? Kerana Islam tak pernah mengajar kita mengusir agama-agama lain. Lagi mereka tidak mengusir agama dan tak menentang kita
dalam konteks agama. Okey, kita teruskan lagi. Dan bila berlakunya okey, sebelum tu nak dimaklumkan sehinggalah pihak British mengharamkan pergerakan Labour Party ini yang telah diresapi oleh ideologi komunisme. Di mana yang kau cakapkan, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek itu merupakan presiden pertama kepada Taiwan itu sendiri yang telah keluar daripada dihalau dari China lah, dan dia Taiwan. Tetapi ideologi dia masih tetap ada. Jadi titik tolaknya bermula apabila berlakunya Perang Dunia Kedua. Bila berlakunya Perang Dunia Kedua, apabila sekitar tahun 37 bila Jepun menyerang China. Dan apakah yang telah dilakukan oleh Jepun kepada rakyat di China itu sendiri? Mereka tidak melihat bahawa orang Cina itu sebagai manusia, tetapi orang Jepun melihat orang Cina itu sebagai apa nama ni, sekejap ya, dia orang suruh saya pakai Bluetooth sound kereta. Ayah call saya balik dalam 5 minit. Saya nak pakai Bluetooth sound kereta sekejap. Dia orang kata kurang jelas. Kalau kau tidak, kau layak lah kalau gitu. Mana? Okey. Ada. Okey, faham. Okey ya. Sekejap tuan-tuan, saya lupa kereta saya ada Bluetooth. Kan, aduh, nasib baik ada orang ingat kan. Jadi sekejap tuan-tuan. Okey, jadi kita minta pada Ayah Ken untuk call semula. Ayah Ken boleh call semula, Ayah Ken. Ayah Ken boleh call semula. Nombor tadi saya dah setting Bluetooth lah. Share dulu. Jelas je mesti RBA cakap tak jelas nak buat macam mana. Kan, hari ni topik berkenaan dengan tragedi 13 Mei. Jadi kita minta Ayah Ken untuk call semula. Kan, bukan sebab speaker telefon Nokia ni dia slow sikit. Saya lupa dalam kereta ada Bluetooth no. Kereta zaman lah. Jadi kita lupa. Jadi minta ayah call balik sebab ayah tadi tengah cerita tentang Chiang Kai-shek iaitu presiden presiden Cina yang pertama, yang membawa dakwah komunis Kuomintang, tak silap saya lah, membawa dakwah komunis. Jadi dia ni yang bawa, yang dalam Malaysia ni yang masuk adalah 3 orang, iaitu Mao Zedong, Chapman dan juga Mr. Wright, Pak Wang dan juga Chimping. Hello, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar clear? Oh, very clear je. Jadi dia clear. Okey, Ustaz. Okey, di mana kita berhenti tadi? Berkenaan dekat dekat Ayah tadi Jepun tadi. Chiang Kai-shek. Okey. Jadi bila Chiang Kai-shek dah ke Taiwan dan 1937 Jepun menyerang China. Ingat baik-baik, sejarah membuktikan bagaimana orang-orang Jepun, ini sejarah Asia Timur sedikit, Taiwan meletakkan ciri-ciri orang Cina pada masa itu. Kita meletakkan orang Cina seperti binatang, seperti haiwan, kalau dibunuh dengan begitu ramai, disektorkan pada masa itu. Kesan pada itu, maka telah menyebarlah perasaan kebencian kepada Jepun. Sebab itulah bila mana Jepun menyerang tanah Melayu pada tahun 1941, kita perhatikan bahawa
orang-orang Cina tetap menjadi sasaran Jepun walaupun di mana pun mereka berada. Dan pada masa itulah, kita pastikan nanti pada di penghujung Perang Dunia Kedua, maka sama ada Air Force 306 ke ataupun gerakan MPAJA itu sendiri digunakan oleh British untuk tentang Jepun. Tapi itu di hujung-hujungnya. Soalan tentang komunisme ini, ianya mula seolah diiktiraf kembali oleh British pada masa Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk mengalahkan Jepun. Tetapi ingat baik-baik, orang-orang Cina, MPAJA pada masa itu bukannya berjuang untuk tanah Melayu. Please bear in mind that. Mereka berjuang sebenarnya adalah untuk membalas dendam kepada Jepun. Dan pada masa yang sama, kalau kita perhatikan, mereka merusuh dibantu oleh British dengan perjuangan gerila tentang Jepun itu sendiri, AJA dia. Dan kita pendekkan cerita, setelah Jepun bendera mengaku kalah, itu apa ni, persoalan senjata dia tu. Kalau betul-betul komunis itu merasakan bahawa mereka berjuang, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang begitu drastik dan begitu kejam terhadap orang-orang Melayu di tanah Melayu. 2 minggu pemerintahan MPJ itu, apa yang telah dilakukan oleh mereka? Mereka telah membalas dendam. Seolah-olah orang Melayu itu bersekongkol dengan Jepun dan bersekongkol dengan British kan. Di sini nampak belang dia. Di sini mula nampak belang bangsa-bangsa di AP. Datuk nenek kepada Lim Kit Siang atau sebagainya. Jadi ingat baik-baik, Lim Kit Siang bukannya lahir di tanah Melayu. Tak payah dia nak claim. Dan berbalik kita pendek kita kita kata ideologi ini terus berkembang di Singapura khususnya dan di tanah Melayu melalui persatuan-persatuan pekerja khususnya. Okey, sehinggalah kita ni 1946 bila British masuk balik bersama mereka untuk menubuhkan Malaysian Union. Kalau betul-betul komunis itu mengatakan mereka adalah pejuang, mereka akan mendukung penentangan terhadap Malaysian Union. Kerana Malaysian Union pada masa itu jelas dia punya rumusan ni lah untuk menjatuhkan sistem beraja, mengambil segala kekuasaan, kedaulatan raja-raja di tanah Melayu. And please bear in mind, 1946, di sinilah gabungan kesatuan-kesatuan, pertubuhan-pertubuhan Melayu di bawah Dato' On bin Jaafar bersatu padu menentang Malaysian Union untuk memastikan bahawa tanah Melayu ini, negeri yang beraja, masih tetap didaulatkan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak diturunkan, tidak dihilangkan. Di mana komunis pada masa itu, adakah mereka mendukung? Mereka tidak mendukung. Kita ni 1948 masa bermulalah satu sejarah hitam. Satu sejarah hitam dari situ iaitu era darurat 1948 sampai 1960. Darurat. Masuk darurat di sini ialah komunis declare bahawa mereka adalah musuh negara. Sehinggalah kemerdekaan. Baiklah kalau mereka mengatakan bahawa mereka adalah pejuang, bukan musuh negara. Pada tahun 1957 bila negara ini merdeka, patutnya mereka meletakkan senjata. Tetapi mereka tidak, kerana mereka masih nak perjuangkan ideologi mereka. Ada di sana yang mengatakan, Sabjah Fakir, orang-orang Melayu yang terlibat. Please bear in mind how many of them and why mereka terlibat dengan komunisme. Kerana macam sekarang ini, macam hari ini juga, memang ramai orang Melayu, tapi beberapa ramai Melayu yang telah diliberalkan sehingga mendukung kepada DAP. Sama saja cerita dia.
Persoalan dia ialah bagi orang Melayu yang ada jati diri, ada semangat mereka semua cinta pada tanah air ini, mereka tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan komunisme atau apa jua ism yang boleh menjatuhkan Islam dan sistem ketuanan beraja di negara ini. Simple as that. Right. Kita pada lebih apa ni, selepas mereka masa 1955 kali pertama kita katakan sebagai pilihan raya yang pertama, trial and error. Kita punya pilihan raya, dan pada masa itu siapa yang menang? Perikatan menang, if I'm not mistaken, 54 seat daripada 55 kursi, dan PAS menang 1 kursi. Pastikan, wahai pejuang-pejuang semua, pada masa itu tidak ada satu pun kursi yang dimenangi oleh DAP. Semuanya dikuasai oleh perikatan, iaitu gabungan di antara UMNO, MCA dan MIC. Ada yang mengatakan Tan Cheng Lock itu Cina. Ya, seperti yang aku telah jelaskan, Cina ni ada juga level dia. Ada yang dia sedar diri, ada yang dia lupa diri, dan ada yang lebih lagi, bukan lagi lupa diri, lebih ganas seperti mana yang kita perhatikan dalam tempoh 22 bulan yang lepas. Begitu dengan India. Dahulu mereka dimasukkan ke negara ini. Kalau nak kata level India, siapakah yang dimasukkan? Bukannya aristokrat, bukannya orang-orang hebat, bukannya manusia-manusia yang dipuja di India, tetapi adalah kuli-kuli, hamba-hamba yang dihina di India itu, dibawa masuk oleh British ke tanah Melayu ini untuk kepentingan British peradangan getah mereka. Hari ini setelah mereka berjaya mendapatkan kewarganegaraan melalui perlembagaan, tengah daripada anak cucu mereka, generasi ke-4, ke-5, ke-6, jadi mereka dan merasakan mereka at par. Dan whatever means, kita mesti pegang pada perlembagaan seperti yang Kostin katakan perkara itu. Jadi kita balik pada kaitan sejarah ini, kita pastikan makin terus kita nak menegakkan ideologi dia. Hinggalah pada tahun 1960, konon kolonial dah kurang, maka dah kurang itu orang kata, dah kurang daripada serangan-serangan komunis itu, maka dibatalkannya darurat. Tetapi ideologi komunis tidak pernah sekali-kali hilang daripada kefahaman masyarakat, khususnya orang-orang Cina yang berada di AP ini. Dan apabila Malaysia ditubuhkan, setelah tahun Merdeka 57, Malaysia ditubuhkan bersama-sama dengan bersama Singapura, Sabah dan Sarawak. Tapi apa kita perhatikan? Bijaknya Lee Kuan Yew cuba untuk mendapatkan satu kefahaman equality to all, Malaysia. Mesti kau perkatakan itu. Sehingga Tuanku Abdul Rahman tidak ada pilihan demi untuk menjaga kepentingan hak Melayu dan pribumi Sabah Sarawak. Tuanku have to chase, ataupun bahasa kita kasar, kita guna bahasa kampungan, have to kick Singapore out of Malaysia. Otherwise, Sabah dan Sarawak juga akan dikuasai oleh mereka. Tetapi demi menjaga kepentingan Malaysia pada masa itu, kepentingan pribumi, untuk menjaga kepentingan orang-orang Melayu, maka pengorbanan telah dibuat oleh Tengku. Kerana ramai yang tak tahu sejarah bercakap tentang UMNO lah yang menjual Singapura. Belajar sejarah, kenal sejarah. Orang tak tahu situasi. Please bear in mind, Singapura ada lebih kurang 88 kursi parlimen. Sebab itulah DAP seboleh mungkin, kalau mereka terus bertapak di tanah di Malaysia ini, mereka akan cuba masukkan balik Singapura. Dan kalau itulah berlaku, apa akan jadi? 88 kursi parlimen di sana. Jadi sampai bila-bila pun tanah Malaysia ini tidak akan dipegang kembali oleh orang pribumi dan orang Melayu. Ya. Ya.
kita stick pada tragedi 13 Mei 1969 begitu penghinaan Lim Kit Siang kepada orang Melayu ya. Macam mana tu? I nak menuju ke arah itulah sekarang ini. Sebenarnya kita nak apa sejarah ni, kita kena tengok dia punya seluruh galur itu. Jadi ketidakpuasan mereka ini berterusan. Pastinya sekarang ini apabila PAP ditendang, okey kawan-kawan, maka mereka mewujudkan VAP. Mereka tidak mau lepas tangan di dalam Melayu. Mereka masih dengan perjuangan mereka, tetapi okeylah, kerana Singapura itu telah menjadi sebuah negara, maka mereka gunakan strategi dengan meletakkan satu parti yang bernama DAP di Malaysia ini. Dan apakah aspirasi DAP? Ini yang akan berlaku yang 13 Mei. Apa aspirasi DAP sebenarnya? Apa yang aspirasi yang dibuat oleh PAP sama dengan DAP? Apakah mereka pernah merasa bangga bahawa mereka rakyat Malaysia? Apakah mereka pernah berasa berterima kasih, bersyukur mereka telah menjadi rakyat Malaysia? Atau mereka masih ingin mengikut agenda mereka? Ini persoalan yang akan membawa kepada tragedi 13 Mei. Deklarasi tapak itu bahasa. Kerana di situ taknya jiwa Malaysia, jiwa di Cina-Cina di AP ini. Akhirnya, saya masih ingat pada masa itu. 1969. Waktu ada kita di Kuala Lumpur masa tu, tidak yang Kuala Lumpur hari ni. Jadi, bermain, tiba-tiba nampak satu kenderaan. Kami di arah semua masuk semua ke rumah. Allahu Akbar. Di Balai Datuk Harun. Rupanya dengan pilihan raya 1989, hanya dengan memenangi beberapa kerusi di Kuala Lumpur, mereka telah mula merasa kerana Kuala Lumpur telah dikuasai majoritinya pengundi Cina. Pasal itulah DAP bersungguh-sungguh kalau boleh dia ingin membuat raya tempatan. Kerana dia nak control everything. Di bandar semua dia nak control. Jadi bila dia dah menang pilihan raya ni, mereka menunjukkan dia punya besar kepala dia, kepala batu dia ke, kepala besi dia. Itu Peguam Zul, bekas Peguam Anwar Ibrahim. Semua orang boleh tengok dia punya video tu. Apa yang dikatakan tidak ada satu pun yang bercanggah. Apa yang dikatakan semuanya ada dalam sejarah buku. Dan China merasakan dia telah mula hebat, dia telah mula ada sokongan, maka dia menggunakan kuasa dia dengan berarak dan sebagainya. Dan berlakulah peristiwa 13 ini. I'm telling you the truth. Kalau betul-betul lah bukan kerana Tun Razak lah punya ihsan, I think Lim Kit Siang tidak akan ada lagi di dunia ini. Kerana pada masa itu, amok Melayu telah berlaku. Orang Melayu ini hanya satu perkara. Kalau betul-betul ada suatu peristiwa yang akan melanggar, yang akan menunjukkan kehinaan orang Melayu, maka orang Melayu perlu bersatu. Tetapi sebab itulah juga DAP sekarang ini kita nak mengelakkan daripada orang Melayu bersatu. Kau tengok, 1969 kita round 3, tahun 70 sampai tahun 2018, bagaimana sabarnya DAP memecah belahkan Melayu secara halus dengan pelbagai cara yang tak disedari. Satu demi satu dipecahkan melalui kepimpinan orang Melayu, dengan ekonomi, dengan tata cara yang pelbagai untuk pendidikan mereka dan sebagainya. Orang Melayu tak sedar. Dahulu nak dapatkan berapa sangatlah kursi-kursi yang dimenangi oleh DAP. Tidak ada. Tapi baru mereka menang sedikit, 1999 dia tunjukkan kuasa. Sebab itulah pada tahun 2018 bila PH menang, dia tunjukkan besar kepala dia lagi. Jadi berbalik pada cerita di Kuala Mei itu, Tun Razak telah ayah kata telah menyelamatkan Lim Kit Siang. Kenapa? Kalau bukan Tun Razak lah dekat curfew darurat dan sebagainya pada masa itu, memang dah ramai orang Melayu mengamuk. Sampai ke awal untuk balawan semua yang tak tahu. Sejak awal bila darurat Ranger telah take over negara ini. Dan Ranger ini umumnya daripada orang-orang daripada Sarawak. Ranger ini bukan perpilihan persen Melayu. Dan Ranger ini agak ganas, dia tak pandang bulu. Jadi tembak saja siapa pun. Kemudian bila Ranger ditukar pada askar Melayu, ada sedikit
kelonggaran. Orang Melayu ni penuh dengan nilai dan budi bahasa lah. Sebenarnya bunuh orang dan sebagainya. Dan apabila redanya 13 Mei itu, dia terus totally tak banyak cakap. Terus telur kecut. Berapa tahun dia telur kecut? Kalau bercakap Kampung Pandan, kalau bercakap Kampung Datuk Keramat, kalau bercakap area kampung-kampung Melayu, dalam tempoh 5 tahun tidak berani Cina tidak pun masuk ke dalam kampung-kampung Melayu pada masa itu. Kerana mereka tahu betapa bersalahnya mereka. Kalau bersalahnya DAP yang telah menyebabkan punca, betapa bersalahnya DAP yang diketuai oleh Lim Kit Siang yang telah menyebabkan punca kepada 13 Mei itu. Tapi Melayu mudah lupa. Malam kau cakap Mahathir mudah lupa. Sebenarnya kita semua mudah lupa. Pasal itulah Ayah Sen katakan belajarlah sejarah supaya kita akan sentiasa ingat tentang diri kita. Ya. Bila tahun 70 masuk tahun 80 dan pada 81 bila Mahathir mula menjadi Perdana Menteri, Melayu mudah lupa lagi. Saya tak mau menyentuh tentang dasar, tentang politik dan sebagainya, tak mau. Tapi yang pasti ialah bila mana kita berkuasa, kita terlalu berlembut pada semua pihak, khususnya kepada pihak Cina. DAP ini. By right, pada masa selepas itu, DAP boleh diharamkan pun. Kerana dia tak kelas dengan perlembagaan. Tapi kita masih lagi, korang-korang tunjukkan kita ini begitu orang kata neutral, kita ini begitu hak asasi dan sebagainya. Kita biarkan. Inilah yang berlaku sekarang ini. Berapa tahun? 70 dengan 2018 hampir saja. Hampir 40 lebih tahun mereka tak pernah berhenti daripada melakukan kebencian terhadap bangsa Melayu, Islam dan peribumi itu sendiri. Selagi mereka tak pegang kuasa, sekarang dia dah sentuh ekonomi. Ekonomi tak ada makna. Mereka nak dong tamak. Dia nakkan segala-galanya dia nak kuasai. Itulah nak tubuhkan republik. Jadi 13 Mei itu yang paling jelas ialah bagaimana kebencian Cina, DAP khususnya terhadap orang Melayu sehingga orang Melayu sanggup bersatu. Sebab itulah ayah minta kepada semua pihak di sini. Tak adilkan apa-apa yang berlaku. Bersatulah bangsaku. Bersatulah orang-orang Melayu. Kalau kita tak gunakan platform politik, kita gunakan platform NGO. Tadi ayah dapat bercakap dengan salah seorang di Padarasan Facebook, iaitu seorang ni situ. Tak apa ayah sebut nama dia. Ayah bangga pada dia, Sacha Bahrum. Bila mana dia menceritakan dia tinggal di Hulu Perak kita tahun 1982. Bagaimana pada masa itu masih lagi bermaharajalela. Masih bermaharajalela sehingga bapaknya ditangkap dan dibawa ke Thailand untuk bekerja dengan komunis. Ingatlah baik-baik, mereka walaupun lama saja 89 dah berhenti, dah turun, tidak ada perjuangan bersejarah, tapi ideologi mereka tetap ada dan pendukung-pendukung mereka tetap ada. Kalau tidak ada, kalau katakan ayah bohong, takkanlah mereka sanggup menghasilkan tubuh peringatan komunis. Baru menang mereka sanggup berpakaian komunis penumpulannya, berharap 31 Ogos berhimpun untuk mengenangkan komunis. Malah yang lebih keji lagi, mereka dalam tempoh tidak sampai tahun memasukkan dasar komunis itu dalam sistem pendidikan negara. Dengan mengatakan bahawa komunis merupakan pejuang negara, pejuang kemerdekaan, dan Melayu UMNO maupun PAS ini merupakan orang-orang Melayu radikal. Masuk radikal itu orang jahat. Bangsa ku fikirlah. Kalau 13 Mei itu kita lupa, itulah sebabnya yang terjadi hari ini. Sebab itulah ayah dalam siapa punya live pun ayah katakan, ingat balik 13 Mei. Sebab itulah ayah paling marah dengan generasi muda yang dimomokkan. Alah 13 Mei itu hanya omongan kosong. Bapak engkau omongan kosong. Tak berlaku depan mata engkau. Bapak aku ditembak. Nasib baik tak mati saja masa itu. Omongan kosong, cerita kosong orang kata. Apa ramai saudara mara yang mati semasa di hot spring tapak.
arwah bapa ayah pergi mengambil mereka di kawasan China. Begitu hebatnya jiwa kita. Apa itu untuk makluman satu kawasan strategik, tetapi telah dijadikan satu kampung baru. Dasar yang sentiasa menguntungkan komunis. Kerana komunis mengikut dasar British dahulu akan diletakkan di kawasan-kawasan dinamakan kampung baru. Sebab itulah di Perak banyak kampung-kampung baru. Dan kawasannya semuanya berdekatan dengan bandar. Tanah dibagi percuma. Orang Melayu tak bertanah tapi Cina dibagi. Pasal itu mereka besar kepala. Dan hari ini kalau kita nak belajar anda sedikit sejarah, kenapa bila mana pendatang-pendatang yang di Selayang itu tidak didukung oleh PH, oleh GAP. Kerana mereka, untuk makluman, mereka ada banyak rumah-rumah yang disewakan kepada pendatang-pendatang di sana. Walaupun rumah-rumah itu mereka tak duduki, tetapi kepentingan mereka ialah ingat masa mengundi nanti, satu buah rumah itu mereka akan letakkan 10-20 orang pengundi beramat di situ. Mereka akan bawa pengundi mereka yang berlebihan pada kawasan tertentu untuk dimasukkan, didaftarkan kat situ. Di samping dia dapat rumah mereka beli, orang lain sewa, lepas itu digunakan alamat rumah itu sebagai tempat untuk mereka memastikan undi mereka. Majoriti undi mereka tidak akan hilang. Tapi kita terus kelemahan kita, kealapan kita. Malah kita menjual. Kita jual tanah-tanah kita, kita jual rumah-rumah kita. Kita lari ke tempat lain. Tapi kita pertahankan. Kalau dahulu cakap Ulu Kelang, Ampang, Kampung Pandan, Kampung Datuk Rahmat, Kampung Baru, Gombak, apa itu masih lagi dipegang oleh orang Melayu. Hari mana pergi? Ada kita tak ada semangat jati diri kita. Okey ya. Sorry ya. Okey. Saya agak ayah off tag ya. Ayah main cakap saja ni. Okey, tak payah. Dah masuk 20 minit ni. Saya lenguh dah pegang mic. Ayah ada apa-apa nak cakap yang untuk buat yang terakhir ya? Seminit terakhir. Okey, kepada semua ayah minta sangat tolonglah sangat. Jagalah bumi kita. Sebagai bangsa Melayu yang memang datuk nenek kamu orang pribumi Melayu ini, tolonglah jaga tanah ini. Tolonglah jaga harga diri kita, maruah diri kita. Janganlah terlalu dimurahkan sehingga kita boleh dijual beli. Dan kepada mereka pendatang yang telah diwarganegarakan, khususnya orang-orang Indonesia dan sebagainya, nak mereka tak tahu sejarah 13 Mei dan sebagainya, tolonglah bagi tahu, belajar bersyukur berada di bumi yang bernama Malaysia ini. Jangan sekali-kali dilepaskan kepada bangsa Cina di AP ini, kerana mereka adalah bangsa yang tak pernah tahu bersyukur, dan mereka tidak akan pernah bersyukur sehinggalah bangsa Melayu itu dibangsatkan, dipijak di bawah kaki mereka, diperhambakan. Dan kepada pemimpin-pemimpin pun sama, tolonglah, jagalah bangsa kita. Jangan jaga perut kita semata-mata, jangan jaga pangkat kita semata-mata, jaga rakyat. Apa pun yang kita lakukan, fikirkan tentang rakyat tanpa mengira kaum. Kita jaga selagi rakyat itu taat pada Yang Agung, taat kepada perlembagaan, kita dukung. Tetapi pada mereka yang kurang ajar, kita tunjukkan kekuatan kita. Dan kepada askar-askar ataupun polis dan sebagainya, tolonglah hargai jasa datuk mak bapak engkau yang dahulu berjuang mati, dibunuh oleh komunis. Itulah patriot celaka tu. Maksudnya kalau ada hukum tembak, engkau lah sepatutnya ditembak dahulu. Mak bapak korang berjuang menentang komunis, korang pendukung komunis, memberi hak, memuliakan komunis, bangsa-bangsa komunis. Kita tak marah kalau mereka tahu berterima kasih. Kita tak marah kalau mereka tak kacau agama kita. Kita tak marah kalau mereka tak kacau ekonomi kita. Kita dah nampak 22 bulan. Baru 22 bulan memerintah, habis ekonomi orang-orang Melayu. Tiba nak dihancurkan. Segala-galanya nak dihancurkan supaya orang Melayu ini merintih. Akhirnya pergi kepada mereka untuk mendapatkan belah ihsan.
bagilah kesedaran Fik. Ayah minta sangat, tolonglah kepada semua. Bagilah kesedaran kepada bangsa Melayu dan Bumi Putera. Jaga baik-baik. Hanya ingatlah baik, China di AP ni dan dengan evangelis dia kan, dengan apa ayah tak mencontohkan itu, tapi Tuhan mereka ada duit, harta dunia. Bukannya kemanusiaan. Jadi ayah minta maaf kalau saya ada kata-kata ayah kurang menyenangkan semua pihak, tapi ayah cakap ikhlas dia dalam pandangan pribadi ayah, pengalaman ayah, tidak ada niat untuk menghina mana-mana pihak, tapi ya memang menghina komunisme dan suku sakat mereka yang sekarang ini diperjuangkan oleh, ayah tak kata bangsa lah, ayah kata kaum. Kalau bangsa tu besar, kaum Cina tu ada dekat Cina, tetapi yang kat Malaysia ni tak boleh katakan bangsa Cina. Dia tak besar pun, dia kecil. Cina di AP yang berada dekat Malaysia ni, yang tak pernah tahu bersyukur. Okay, Fik, ayah rasa itu saja saya. Minta maaf kalau nada ayah agak kurang, agak emosi. Ya, Ayah tak boleh cakap lah kalau bisa cakap tentang disiplin ayah tak marah. Kerana pengalaman hidup takkan pernah ayah lupakan. Okey ya, terima kasih ya. Kepada kita berbaik dengan bangsa di AP. Okey ya. Okey, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan. Apa nama ni, satu hujah yang amat menyayat hati dan juga satu hujah yang memberi keyakinan kebangkitan kepada bangsa Melayu pada hari ini untuk menanam kebencian kepada DAP. Jadi Facebook Ayah Ken adalah Ayah Ken. Bukan ayahanda, tapi ayah Ken. Kami panggil dia Ayah Ken lah sebab pangkat ayah lah. Jadi dia adalah seorang apa nama ni, tenaga pengajar. Tapi dia lebih suka dikenali dengan seorang tukang kebun yang memiliki master dalam bidang sejarah. Okey tuan-tuan. Jadi ini bidang saya. Saya nak jawab soalan Abang Rahim Osman. Tanah Melayu siapa tukar nama Malaysia, inilah pengkhianat. Ini yang dia tak tahu. Ditukar kerana bukan ditukar, tetapi berlakunya consensual amendment semasa perjanjian Malaysia 1963. Jadi terpaksa dibuang takrifan bagi tanah Melayu dan juga Borneo. Bagaimana berlakunya consensual amendment pada tahun 1976? Saya akan ceritakan. Semasa perlembagaan ini, di dalam laporan awal perlembagaan bertarikh pada 10 hari bulan Februari tahun 1957 dan dihantar kepada Ratu British pada 11 hari bulan Februari tahun 1957 oleh Hakim Hamid Bishah. Di mana terjadinya perlembagaan yang kita pakai pada 31 Ogos 1957 sebagaimana yang dibaca semasa pengisrahan kemerdekaan, berbunyi begini. Tanah Melayu adalah negara, di mana disebut di dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan bahawa the Federation should be known in English as Malaya and Malay as Tanah Melayu. Persekutuan ini haruslah dikenali di dalam bahasa Inggeris sebagai Malaya dan juga bahasa Melayu sebagai Tanah Melayu. Itu yang ada semasa kemerdekaan 1957. Tetapi dan juga disebut di dalam Akta Kemerdekaan 1957 bahawa the Federation is the sovereign independent country between Commonwealths, and bahawa persekutuan ini adalah negara. Jadi Tanah Melayu ini adalah negara. Apa yang berlaku adalah semasa perbentukan Malaysia pada tahun 1963 di dalam Appendix 1 dokumen nombor 10756 United Nations menyebut bahawa the colonized of North Borneo and Sarawak federated with the existing state of Malaya and become Malaysia. Jadi sebab itulah dimasuknya, dan di dalam perjanjian tersebut juga memberitahu bahawa perlembagaan ini digunakan sebagai instrumen bagi pembentukan Malaysia. Sebab itulah selepas perjanjian Malaysia 1963, maka di dalam perkara 11 menyebut bahawa the Federation should be known in English and Malay as Malaysia. Persekutuan ini haruslah dikenali dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebagai Malaysia. Negeri-negeri di dalam persekutuan menyebut bahawa negeri-negeri di dalam persekutuan iaitu A, negeri Tanah
tanah Melayu, iaitu negeri Perlis hingga ke Johor. Negeri Borneo, iaitu the state of Borneo, adalah daripada Sabah dan Sarawak. Dan C adalah the state of Singapore. Jadi rujuk kepada handset Parlimen tahun 1976, Tun Hussein On membuang takrifan tanah Melayu dan juga Malaya kerana berlakunya Consensual Amendment. Di mana kerana tanah Melayu ini kedudukannya adalah negara, dia tidak boleh jadi negeri tanah Melayu. Maka Perlis ni jadi apa? Kalau jadi negeri tanah Melayu, Perlis jadi wilayah. Jadi terpaksa buang tanah Melayu sebab kita nak bentuk Malaysia, kita nak bentuk negara Malaysia. Jadi dibuangnya takrifan tanah Melayu. Maka di situ negeri-negeri persekutuan adalah Perlis sehinggalah ke Johor. Kerana tanah Melayu tidak boleh menjadi negeri. The state of federation tu tidak boleh menjadi. Sebab apa? The state of federation ni memberi takrifan adalah negeri-negeri persekutuan. Tanah Melayu adalah negara. Jadi the state of Borneo juga dibuang kerana berlakunya Consensual Amendment. Borneo adalah the territories of wilayah di bawah jajahan British. Jadi dibuangnya, kalau diletakkan bahawa negeri Borneo, maka Sabah dan Sarawak menjadi wilayah. Jadi dibuangnya Borneo kerana berlakunya Consensual Amendment. Dan juga berlaku juga masalah daripada segi perundangan, iaitu dalam sistem pilihan raya. Kita ambil sebagai contoh pembahagian negeri-negeri Melayu. Dekat situ apabila terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, kita ada 3 komponen. Kita ada negeri-negeri selat, kita ada negeri-negeri tidak bersekutu, dan kita ada negeri-negeri bersekutu. Jadi dia ada sempadan-sempadan dia yang tertentu untuk bagi menggunakan sebagai sistem pilihan raya pada ketika itu tahun 1952. Jadi apabila tidak dibuang perkara ini, maka dia akan berlaku Consensual Amendment. Dan di manakah kedudukan negeri-negeri selat? Di manakah kedudukan negeri-negeri bersekutu? Di manakah kedudukan negeri-negeri tidak bersekutu? Itu yang kita kena faham. Bukannya tanah Melayu ini ditukar kepada Malaysia. Kita panggil Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Semenanjung Malaysia ini adalah tanah Melayu. Yang merdeka adalah tanah Melayu. Sebab tanah Melayu mempunyai Akta Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi tanah Melayu ini adalah negara. Dia bukan negeri. Nak letak macam mana kalau kita gabung dengan Sabah Sarawak, nak buat macam mana? Sebab mereka adalah Borneo. Jadi dia tidak akan jadi sama rata. Sebab itu apabila DAP membangkitkan berkenaan perkara ini, DAP kata persekutuan tidak sama rata dengan orang Sabah Sarawak. Kepala bapa mereka, mereka sengaja untuk menghasut kebencian di antara orang Borneo dan juga orang Melayu di tanah Melayu. Konon-kononnya orang Melayu telah menghapuskan takrifan Borneo, sedangkan orang Melayu tak pernah hapuskan takrifan Borneo. Dibuangnya perkataan Borneo dan juga tanah Melayu ni kerana berlakunya Consensual Amendment. Consensual Amendment ni tuan-tuan pieces dekat dalam Google apa maksud dia. Tapi dia akan berlanggang lah. Tuan-tuan pergi masuk pieces dekat Google. Tuan-tuan tahu apa maknanya Consensual Amendment. COSENTIAL AMENDENT. Dia berlakunya Consensual Amendment pada tahun 1976. Sebab kita tak tahu nak letak negeri persekutuan, negeri tanah Melayu, negeri Perlis. Jadi pelik sebab tanah Melayu adalah negara. Jadi negeri Borneo, negeri Sabah, negeri Sarawak. Hak mana satu negeri? Tun Hussein tanya. Hak mana satu negeri? Jadi kita kena buang. Sebab kedua-duanya, satu adalah territories of British, satu adalah negara. Jadi dia jadi masalah. Dan juga Singapura pada waktu itu adalah negara Singapura. Jadi the state of Singapura itu mewakili adalah negara. Dan ketika itu Singapura telah keluar daripada tanah Melayu. Sebab itu tuan-tuan kena baca perlembagaan sebagaimana yang ditulis semasa Hari Merdeka. Dan tuan-tuan baca perlembagaan pada hari ini, baru tuan-tuan akan faham. Jadi macam mana nak dapatkan perlembagaan yang ditulis semasa pada Hari Merdeka? Tuan-tuan kena rujuk perlembagaan yang ditulis oleh Hakim Hamid. Bukan perlembagaan yang telah digubal. Mana nak dapatkan perlembagaan yang ditulis oleh Hakim Hamid ni?
Sekali orang tanya saya, Hakim Hamid ni siapa dia? Hakim Hamid ni adalah salah seorang daripada Suruhanjaya RIT. Suruhanjaya RIT yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya Kobok membentuk, dia tak membentuk pun sebenarnya. Dia buat perjanjian Kobok tu lah, tapi perjanjian tu tak dipakai. Tapi ni kita cerita tentang Suruhanjaya RIT. Suruhanjaya RIT ni ada 7 orang. Yang tulis perlembagaan ni adalah nama dia Hakim B. Hamid. Hakim B. Hamid ni adalah seorang hakim daripada Pakistan. Macam mana nak dapat original yang dia tulis? Kena pergi dekat ofa.gov.my. Kena ambil dalam Akib Negara. Baru kita boleh tahu. Ni tak ada main petik dah. Ni tak ada je main petik kata siapa yang tukar tanah Melayu kepada Malaysia ni adalah pengkhianat. Sebab tu dia kena tahu perjanjian persekutuan dengan perjanjian Malaysia. Yang orang keliru sekarang ni adalah 1957 dengan 1963. 1957 adalah kemerdekaan tanah Melayu, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Malaya, ataupun dikenali sebagai The Malay Land. Tapi dalam Malay Land tu tak tulis lah kan? Dan kalau kita tengok dalam bahasa Portugis, dalam bahasa Portugis dipanggil sebagai Malayu Archipel. Archipel kan? Malayu Archipel. Dalam bahasa Dutch dipanggil sebagai Malaysia instead, tak silap saya, Nusantara Melayu. Dalam bahasa British dipanggil sebagai The Malay Land. 3 bahasa saya bagi. 3 bahasa saya bagi. Pi rujuk. Pi rujuk. Betul ke tanah Melayu ni datang daripada Arab? Semua manusia di bumi datang pada tanah Hijaz. Semua manusia. Dia bangsa Jepun ke? Teori evolusi manusia ni cuma ada 2. Yang pertama kita panggil sebagai Darwinian. Tuan tanya, tuan percaya kepada Darwinian teori? Monyet alfa kahwin dengan monyet beta, dapat monyet yang ketiga. Jadi kita tanya mereka, monyet alfa tu siapa buat? Dia pun tak tahu mai daripada mana monyet alfa. Dan hari ini Darwin jadi satu teori yang gila. Sebab apa? Dia sendiri tak tahu bagaimana boleh berlakunya evolution daripada monyet mai jadi manusia. Dan dia juga tidak dapat membuktikan bahawa monyet yang alfa tu siapa yang jadikan. Dia tidak akan jadi dengan satu unsur semula jadi. Mesti ada Tuhan yang menjadikan. Dan teori yang kedua evolusi manusia ni kita panggil sebagai teori Adam and Eve. Dan dia bukan teori. Dan dia dapat dibuktikan. Ataupun kita panggil sebagai kelahiran Adam dan Hawa. Semua manusia duk mai daripada tanah Hijaz. Terbahagi kepada 3 komponen. Dipanggil sebagai Chinoid, Mongoloid dan juga Negroid. Barulah berkembang evolusi manusia ni ke seluruh dunia. Di Amerika, di bahagian atas itu adalah dipanggil sebagai Chinoid. Rusia, China, Taiwan ke apa segala macam itu Chinoid. Yang dia putih muka bulat. Yang di bahagian tengah tu dipanggil sebagai Negroid. Hitam. Tuan-tuan tengok yang duduk tengah. South Africa, India, semua hitam. Yang tengah pula dah. Yang tengah ni dipanggil sebagai Chinoid, Mongoloid tak silap saya, Mongoloid. Yang tengah tu. Yang bawah tu adalah Negroid. Dia hitam semua. India, South Africa semua hitam. Hadut di tengah ni semualah bangsa-bangsa Rome Temple. Dia mai tuan-tuan kena pergi baca daripada Otto Temple tu. Baca daripada Otto Temple lah, dia mai lah. Itulah keturunan salah silah Melayu tu. Itulah salah silah keturunan Melayu mai ke tanah Melayu ni. Jadi itulah setakat tu saja. Setakat tu saja. Jadi dia punya persoalannya amat mudah. Amat mudah. Semua manusia mai pada tanah Hijaz. Tak ada lagi UFO mai hantar manusia di Jepun. UFO mai hantar manusia di China. UFO mai hantar manusia di Amerika. UFO mai hantar manusia di tanah India. Tak ada. Semua mai daripada tanah Hijaz. Itu saja. Dan teori dia amat jelas. Amat jelas dan tidak boleh dicanggah oleh mana-mana pihak pun. Ni dah jadi, ni dah masuk dalam bab teori evolution, human evolution. Ni human evolution daripada cerita bab 13 Mei. Bab daripada cerita teori Darwinian.
Fik jebat Bangla dia cuit hang lagi kan. Tak payah layan dia tuan. Tak payah layan dia. Dia biar dia dengan kegilaan dia kan. Biar dia dengan kegilaan dia kan. Kita move on. Kan kita move on dengan kita punya cerita. Okey tuan-tuan. Kan. Ni cerita bab tanah Melayu. Jadi faham dah Abang Rahim Osman. Jadi faham dah. Jadi faham Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya bab siapa yang tukar nama tanah Melayu jadi Malaysia ni berkhianat? Tak ada, itu P13 Mei. Sebab saya tadi dia melibatkan Tun Hussein On. Tun Hussein On ni adalah anak kepada On Jaafar yang mencetus kepada kemerdekaan tanah Melayu. Jadi saya pin komen dia tu adalah salah satu faktor. Kerana apa tuan-tuan? Siapa yang bangkitkan the soul of Malay? Itu yang kita kena tahu. Yang bangkitkan the soul of Malay ni ditulis dalam buku T.N. Harper, iaitu yang bertajuk sebagai The End of Empire and the Build of Malaya. Dia menyebut bahawa Tun Hussein On yang membakar semangat the soul of Malay. Pada ketika itu Melayu terbahagi kepada beberapa komponen NGO. Kita ada macam-macam. Kita ada API, kita ada macam-macam lah segala minit. PKI lah segala minit. Berpuluh-puluh NGO kita ada. Jadi Tun Hussein On pada waktu itu, On Jaafar pada waktu itu memetik Sumpah Melayu yang bertarikh pada 10 hari bulan Februari tahun 1946. Tetapi dalam buku T.N. Harper dia sebut pada tahun 36 lagi On Jaafar telah membawa The Soul of Malay untuk membentuk satu parti yang dipanggil sebagai United Malay National Organisation. Itu satu gabungan Melayu membangkitkan jiwa semangat Melayu untuk berhadapan dengan penjajah untuk menuntut ke arah kemerdekaan. Sebab itu apabila melibatkan Hussein On, saya akan backup dia. Tapi saya backup dia dengan fakta lah. Dan juga tentu pengetahuan tuan-tuan, Hussein On dia buang takrifan tanah Melayu bukannya dia bodoh. Dia belajar dalam bidang law. Sebab itu dia sebut berkenaan dengan consensual amendment. Okey. Sebelum nak jadi Malaysia, tanah Melayu ni dipanggil sebagai Malaya. Tak, bukan. Dia ada banyak nama. Tetapi dia tetap tanah Melayu. Kalau di belah Indonesia, kita panggil sebagai tanah Jawi. Kalau di Portugis, dia panggil sebagai Malayo Archipel. Kalau Belanda, dia panggil sebagai Malaysia Insuet, tak silap saya. British dia panggil sebagai Malaya. Dia ada banyak, dia punya nama dia ni ada banyak, tetapi dia tetap tanah Melayu. Nama ini tidak membuktikan bahawa sebelum tanah Melayu Malaya. Tak, Malaya dengan Melayu ni sama. Sebab dalam perlembagaan dah sebut dah. Semasa kemerdekaan pada tahun 1957, persekutuan ini harus dikenali sebagai di dalam bahasa Inggeris adalah Malaya dan juga di dalam bahasa Melayu adalah tanah Melayu. Dan tuan-tuan kena tahu juga semua sebab apa terbentuknya persekutuan ni. Terbentuknya persekutuan kalau ikutkan dulu, negeri-negeri Melayu ni macam Johor apa semua ni, mereka ni adalah negara. Tetapi dijadikan sebagai negeri-negeri tidak bersekutu, negeri-negeri bersekutu dan juga negeri-negeri selat. Jadi memberi kuasa kepada satu kerajaan dipanggil sebagai kerajaan persekutuan. Dan membentuklah negara tanah Melayu. Tu panjang cerita dah. Tu panjang cerita dah. Jadi tak payah pergi kat sana. Tak payah pergi sana. Itu kena tuan-tuan kena belajar dalam dia panggil sebagai ilmu perlembagaan. Ilmu perlembagaan tuan-tuan akan tahu. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada tragedi 13 Mei dan saya akan tunggu siapa-siapa akan call lagi. Kita mungkin akan buka kepada Pak Cik Rauf. Dan tuan-tuan, mungkin saya bagi penerangan perlembagaan ni tak sama dengan lawyer bagi tuan-tuan. Kalau saya guna bahasa-bahasanya lawyer bagi pada tuan-tuan, sagi tuan-tuan jadi penin. Sagi tuan-tuan mulalah buat macam botak bon, penin. Jadi saya gunakan bahasa kampung supaya tuan-tuan senang faham.
senang hadam apa yang ada di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi dia mudah nak faham. Kalau saya ambil bahasa-bahasa sebiji macam bahasa law, jadi tuan-tuan nak kena pergi belajar law dulu baru boleh faham. Jadi saya gunakan bahasa-bahasa yang mudah tuan-tuan faham. Saya duk guna mala fide, bona fide, apa nama ni, apa lagi dia panggil, apa nama ni, interpretation ceza in claris. Lepas tu apa lagi, apa nama ni, audi atrum patem lah, apa bahasa-bahasa Latin ni. Saya tuan-tuan jadi penin. Saya tuan-tuan kata penin. Jadi saya gunakan bahasa kampung hak tuan-tuan mudah faham. Jangan bandingkan di antara saya dengan peguam. Mungkin Buzi Azam dia ada cara dia sendiri. Buzi Azam dia cuba sampaikan perlembagaan dengan cara macam mana peguam sampaikan. Jadi cara dia mungkin berbeza. Cara saya style the kampung style. The kampung style. Jadi nak bagi orang semua faham. Jadi bila orang dah faham, baru dia akan belajar secara lebih general. Bila dia belajar secara lebih general, dia akan tahulah bahasa-bahasa yang digunakan. Jadi buat masa ni kita nak faham. Jadi nak faham ni kita tak perlu nak complicated. Jadi kita faham dengan lebih orang kata apa, mengikut sejarah. Lagi senang. Pasal ambil IC ni tidak boleh lah tuan-tuan. Rujuk kad pengenalan tuan-tuan ni tidak boleh dibagi kepada sesiapa pun. Tidak boleh dibagi kepada sesiapa pun. Dia hanya ada badan-badan tertentu yang ada kuasa di bawah peruntukan yang mana mereka ni untuk menjalankan kerja-kerja. Sebagai contohnya adalah kerja-kerja polis di bawah akta polis. Tuan-tuan kena bagi kerjasama ke dia. Jadi dia boleh ambil rekod kad pengenalan tuan-tuan dan dia akan masukkan di dalam laporan polis. Itu dia punya ni. Orang awam tak ada hak. Jekyll ke apa ke, sebab itu di dalam arahan MKN tulis nama dengan nombor telefon saja. Tidak dibenarkan untuk bagi fully identity. Kalau tuan-tuan bagi kad pengenalan ke orang, dekat orang nombor kad pengenalan ni boleh guna macam-macam. Tuan-tuan bayangkan kalau jebat pergi tulis nombor kad pengenalan dia, orang tahulah kata dia Bangla. Tak apa, tukar topik. Veteran, kita cari veteran. Kita cari veteran untuk bagi kesedaran kepada anak muda. Abang Khalid, terima kasih kerana faham. Dan Abang Khalid juga saya terima kasih kerana menyembuhkan saya. Tidak, saya tak boleh buat live. Dia punya ganggulah kepala kita, Allah. Penin kan. Jadi penin. Kena macam-macam benda dia pantang. Tapi Alhamdulillah, apa nama Abang Khalid kita ada. Jadi tuan-tuan, siapa yang ada masalah gangguan-gangguan apa, tuan-tuan boleh merujuk dengan Abang Khalid kita. Ni saya nak masuk tragedi 13 Mei. Tadi dia pi sampai evolusi manusia, tapi sebenarnya nak jawab tentang tentang pembentukan Malaysia ya. Nak jawab tentang pembentukan Malaysia. Dia pi sampai evolusi manusia. Ya memin. Jebat bukan Bangla, nipu. Tak apalah, kalau dia bukan Bangla, tunjuk surat beranak. Tu je. Tapi dia buat live tadi, dia kata buat apa dia nak tunjuk surat beranak. Kalau dia berani gentle tunjuk surat beranak, kita nak tengok pak dia apa. Pak dia tu Bangla ke apa. Gentle tunjuk. Selit sikit lah. Cerita pasal dia, malas nak sebut banyak-banyak. Tapi saya heran tuan-tuan, saya rehat salah. Rehat ni iklan lah. Ni iklan. Jelas dah faham info yang diberi. Terima kasih. Ni Muhammad Faris ni pun belajar dalam bidang law juga ni. Jadi tuan-tuan, buat report lah kat atas dia. Boleh, tak ada masalah apa. Kita nak follow page seseorang ni tuan-tuan. Kita tengok dekat page recommended tu. Buat masa sekarang ni lah tuan-tuan, saya tak ada lagi orang nak kata saya penipu, scammer ke apa ke, tak ada.
Tapi yang saya herannya penyokong-penyokong ni hadu balun kita. Hampa pergi tengok hampa punya page hampa punya member dulu, tengok macam mana tu dia kau-kau punya orang balun. Kan, kau-kau punya orang balun. Kan. Hari tu depa cubalah nak jatuhkan page saya. Kan, tapi alhamdulillah rakan-rakan kita banyak membantu saya dapat balik rating 5.0. Depa drop saya punya rating kau-kau punya. Kan, depa cuba serang lah tapi tak berjaya. Kan, tak berjaya. Tok Wan saya, tuan-tuan. Tok Wan saya adalah salah seorang daripada askar Melayu yang berjuang semasa kemerdekaan tanah Melayu. Bapa saya adalah seorang tentera laut di Raja Malaysia yang masih lagi berkhidmat pada tahun 1963. Pak saya masih lagi berkhidmat pada tahun tu. Kan, jadi orang kata apa, pak saya meninggal pada usia dah 52 tahun. Kan, jadi orang kata apa, saya duduk dalam keluarga hak mana ni ada salah silah hak berjuang. Berjuang semasa pembentukan kerajaan persekutuan sampailah ke generasi, sampailah ke saya sendiri, tapi saya tak habislah. Saya harap anak saya akan sampai masuklah dalam ATM dan sebagainya untuk bawa balik untuk menjaga kedaulatan negara ni. Ni saya nak sambung sikit lah. Mereka ada tegur macam mulut saya herat, tak herat lah. Ini tuan-tuan, saya teringat satu benda lah. Tuan-tuan pergi dekat Universiti Malaya tu, tuan-tuan pergi dekat fakulti hak yang OKU ni, macam-macam jenis ada. Mulut herat ada, telinga herat ada, mata herat ada, hidung herat ada. Adakah mereka ini mengambil benda-benda yang bukan-bukan? Nak buat macam mana dah Allah bagi macam tu? Kita nak buat macam mana Allah bagi macam tu? Kalau Allah bagi saya mulut herat, tuan-tuan, mulut tak herat, syukurlah sebab tuan-tuan mulut tak herat. Mungkin saya mulut herat, tuan-tuan, Allah bagi kat saya kepala tak herat. Tapi jangan jadi kepala herat. Kepala herat ni masalah. Jadi bila dia jadi kepala herat, masalah tu yang duk sokong DAP tu. Sebab kepala herat. Kan? Biar mulut herat tak apa dengan kepala herat. Kepala herat jam. Kan? Lembu pun dia mulut herat kan. Lembu makan rumput punya. Sebab lembu tak ada gigi garam. Macam kita lah tak ada gigi garam, dia herat lah. Tapi nasib baik lembu tak sokong DAP. Kan? Lembu tak sokong DAP. Kan? Kalau lembu sokong DAP, janam. Okey, jadi tuan-tuan, kita balik pada tragedi 13 Mei. Kan? Kita balik pada tragedi 13 Mei. Pin nombor telefon, Allah lupa. Jadi kita tak payahlah duk fikir pasal orang, macam orang duk komen kat saya pengkhianat agama dan sebagainya. Macam-macam lah. Saya tak pernah heran pasal mereka ni, tuan-tuan. Saya tak pernah heran. Sebab bila melibatkan ketuhanan ni antara saya dengan Allah SWT, tak libat mereka pun. Esok mati mereka tak masuk dalam kubur sekali dengan saya pun. Jadi antara saya dengan Allah SWT, tu adalah urusan saya dengan Allah SWT. Macam mana saya taubat, saya tak perlu taubat dengan mereka pun. Bukan saya nak kena minta kat mereka, wahai si Fulan bin si Fulan, aku bertaubat kepadamu. Tak perlu. Sebab bila kita cerita pasal bangsa, mereka kata, oh, hang dulu pengkhianat agama. Bila masa aku jadi pengkhianat agama? Bila masa aku jadi pengkhianat agama? Dan kalau lah betul pun sekalipun, hang tanya diri hang balik, aku nak kena taubat pada hang ke? Aku nak kena taubat pada Allah? Jadi kalau aku nak kena taubat pada Allah, hang tahu kan tentang dosa dan pahala aku? Ni saya nak sebut sikit lah, tuan-tuan, selit pasal bab agama sikit. Tak ada seorang manusia hari ni pun dia boleh jamin kata dia masuk syurga. Saya nak tanya hak duk ada RBA banyak ni dalam live banyak ni, nak tanya kamu ni boleh jamin ke kata kamu ni confirm masuk syurga?
Ni haduk cerita pasal orang, haduk kata kat orang macam-macam ni, haduk mengutuk orang, haduk hina orang, haduk caci orang ni. Saya nak tanya, nak lontarkan kepada kamu ni boleh garanti ke kamu ni masuk syurga? Kamu boleh garanti ke bahawa kamu ni boleh garanti ke? Jangan call nombor 011 sebab saya tengah live. Nak call nombor DJ saya. Kamu boleh garanti ke bahawa bila kamu ni duduk di Al-Mizan, tahu dah Al-Mizan ni adalah penimbang, kamu boleh tahu ke bahawa pahala kamu ni banyak? Kalau kamu pun tak boleh tahu tentang amalan diri kamu, berapa kamu nak pergi cek pasal orang lain? Kamu pergi suluh diri kamu dulu kat cermin. Aku ni banyak sangat kat pahala aku nak pergi tegur orang ni betul tak betul ni. Pahala dia banyak tak banyak ni. Pasal urusan dia dengan Tuhan. Duk pi tanya kita pula, awak hang ni pahala hang banyak sangat ke? Awak tanya balik diri dia, hang ni tahu ke pahala hang banyak mana? Kalau hang sendiri pun tak tahu bab dosa dengan pahala, hang tak payah duk ambil tahu pasal orang. Hang tanya diri hang balik, man antum wal iman antum, siapa diri aku dan kepada siapa diri aku. Dah cukup tang tu. Saya duk tanya, saya duduk suluh banyak. Kalau hari ni masuk dalam live saya, depa boleh garanti, dia kata saya confirm masuk syurga. Saya terkejut bro. Ni orang hebat. Tak ayah pin punya pendengar, mungkin agama matahari. Sebab dia boleh tahu kan. Sebab kalau umat Islam dia tak tahu. Tapi puak ni boleh tahu, kira hebat. Dia mursyid mana tak tahulah, dia pergi belajar kan. Kira dia hebat lah. Allah bagi lagi Syafiq. Tak betul. Kalau dia boleh tahu, kira dia hebat. Tapi kalau dia boleh habaq dalam live ni, kalau dia kata saya ni confirm syurga dah ni bang saya nak tanya, hang guru dengan siapa? Sedangkan bab dosa pahala ni Nabi pun tak tahu, kira hang boleh tahu ni, kira hang aku nak tanyalah, hang ni berguru dengan siapa? Kira hang ni hebat. Sebab hang boleh tahu. Jadi tak payah nak layan pasal depan ni semua. Okey tuan-tuan, tragedi 13 Mei. Kenapa saya sebut tentang bangsa? Jadi tuan-tuan kena tahu, di dalam Malaysia ini tuan-tuan, yang jaga agama Islam ini adalah bangsa Melayu. Sebab Melayu ini pada tafsiran perlembagaan, tuan-tuan tengok dalam perkara 160 disebut apa? Okey. Ni saya nak bagi kepada mereka. Sebab apa kita memperjuangkan bangsa Melayu? Kita memperjuangkan bangsa Melayu sama macam kita mempertahankan Islam dalam negara kita. Kalau kita tanya kepada mereka, tahu tak kedudukan Islam dalam negara kita? Mereka tak tahu. Ini saya nak bagi tahu macam mana nak berjuang Islam dalam negara kita. Tengok di dalam perkara 160. Kenapa kita kena jaga bangsa Melayu? Kerana bangsa Melayu ini disebut apa? Orang Melayu ini artinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu menurut adat Melayu. Yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura, atau yang lahir sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura, atau ialah zuriat seseorang yang sedemikian. Jadi bila kita sebut tentang orang Melayu, Melayu ini adalah Islam. Melayu tak boleh jadi kafir. Kalau dia mai duduk dalam Malaysia, Melayu ni mesti Islam. Di mana bukti dia? Di dalam perkara 160. Menyebut bahawa orang Melayu ini mestilah seseorang yang menganuti agama Islam.
Perkara yang pertama disebut macam mana nak kenal orang Melayu ni di dalam perlembagaan. Nak kenal orang Melayu ni di dalam akta tafsiran. Akta tafsiran ni merujuk pada Ordinan Tafsiran Perlembagaan 1948 dan juga Ordinan Tafsiran Perlembagaan 1948 dan juga Ordinan Malayan Union perkara 6, tak silap saya lupa Ordinan Malayan Union, saya dah lupa dah perkara berapa, dan juga Akta Tafsiran 1957 dan 1963. Nak kenal orang Melayu, pertama sekali nak kenal orang Melayu ni disebut apa? Orang Melayu artinya seseorang yang menganuti agama Islam. Sebab tu kita kena jaga bangsa Melayu. Sebab bangsa Melayu ni adalah kunci kepada agama Islam. Sebab tu kalau kita tengok dekat mana lagi disebut, kita sebut tentang untuk perlindungan kepada orang Melayu, kita tengok di dalam perkara 1211A berkenaan dengan mahkamah. Okey, di dalam perkara 1211A, undang-undang adalah sama rata kepada setiap orang rakyat Malaysia. Tetapi kaum Cina dengan India dia boleh ganggu dak institusi agama Islam? Tak boleh. Dalam perkara 1211A menyebut, mahkamah yang disebut dalam fasal 1 tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Mereka tak boleh masuk campur. Lepas tu apa lagi yang disebut berkenaan dengan agama Islam yang berkaitan dengan orang Melayu? Banyak tuan-tuan. Dalam perkara 150 darurat. Boleh berlakunya darurat sekiranya mengganggu berkenaan dengan kerakyatan, agama Islam, hukum adat dan lain-lain perkara. Sebab banyak tuan-tuan disebut ketua ni, institusi Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu adalah ketua bagi agama Islam. Sebab itulah kita kena jaga bangsa Melayu. Sebab itu kita kena tahu. Jadi bila kita sebut tentang perjuangan bangsa Melayu, mereka bubuh dalam komen, mereka kata apa? Oh, perjuangan bangsa je, agama tak payah perjuang. Sebab mereka tidak menguasai perlembagaan. Kalau mereka menguasai perlembagaan, macam ada seorang orang Melaka tu, bila dia berhadapan dengan DAP, dia tak bawa banyak benda tuan-tuan. DAP seorang-seorang dia bagi perlembagaan ni, nah ambil kat hang baca perlembagaan ni, lepas tu hang kenal diri hang siapa dia. Ada benda tu video ni viral, itu cara dia. Kita memperjuangkan tentang bangsa Melayu adalah untuk menjaga agama Islam. Kalau kita tengok tuan-tuan, sebab apa saya berjuang dulu? Apa yang DAP buat? DAP cuba untuk menjatuhkan institusi Raja-Raja Melayu. Tetapi tuan-tuan tak sedar. Kenapa Ambiga minta untuk mansuhkan hukuman gantung sampai mati? Tuan-tuan rujuk dalam perkara 1211A 121 Kanun Kesesaan. Sesiapa yang mengisytihar perang dengan Raja-Raja Melayu bolehlah dihukum gantung sampai mati. Bukan sebab mereka nak hapuskan hukuman gantung sampai mati, sebab mereka nak menyelamatkan pengedar-pengedar dadah. Itu adalah perkara yang kecil bagi mereka. Yang mereka cuba untuk hapuskan hukuman gantung sampai mati ni kerana mereka nak isytihar perang dengan Raja-Raja Melayu. Sesiapa yang mengisytihar perang dengan Raja-Raja Melayu boleh dihukum gantung sampai mati. Sebab itulah wujudnya LTTE yang dibawa oleh DAP. Lepas tu apa lagi yang mereka cuba buat? Mereka cuba bawa IPCMC. IPCMC ni tuan-tuan bukan untuk membela orang awam. Tuan-tuan rujuk di dalam Seksyen 7 Akta Polis. Yang di Pertuan Agong boleh menggunakan pasukan polis sekiranya pasukan polis di Raja Malaysia duduk di bawah pemerintahan Ketua Polis Negara ataupun mana-mana pegawai kanan polis. Jadi IPCMC ni boleh overlap kuasa Ketua Polis Negara. Jadi yang di Pertuan Agong boleh tak mengerahkan pasukan polis? Tidak boleh mengerahkan pasukan polis. Sebab apa mereka nak buat ICC Statehood Rome? Kerana yang di Pertuan Agong di dalam Akta Ketenteraan 1976 menyebut bahawanya di Pertuan Agong boleh mengerakkan mana-mana batalion, mana-mana regiment ataupun mana-mana saya dah lupa dah, bahagian Angkatan Tentera sekiranya berlakunya darurat. Sebab itu mereka nak ICC Statehood Rome. Itulah mereka nak mengawal, nak mengisytihar perang dengan Raja-Raja Melayu dan juga yang di Pertuan Agong. Itu yang tuan-tuan kena tahu.
Kan? Sebab apa mereka nak? Apa lagi yang mereka nak? Banyak benda lagi yang mereka cuba buat. Yang tuan-tuan tak nampak. Yang kita duk lawan daripada dulu ni. Itu yang tuan-tuan kena faham. Bahayanya bangsa DAP ni. Bahayanya bangsa DAP ni. Mereka ni bukan sahaja ingin menggugat kedudukan orang Melayu. Mereka ingin membawa negara Malaysia ini menuju ke arah negara Kristian. Kalau tuan-tuan baca di dalam Keratan PRU ke-14, mereka memanggil sebagai The Second Coming. Mereka memanggil sebagai The Malayan Dream. Tuan-tuan pergi baca buku yang ditulis oleh Ian Buchanan yang bertajuk Sang Nila Utama and the Lion of Judah. Tuan-tuan akan faham berkenaan dengan Malayan Dream ni. Mereka cuba membawa dakwah Kristian di dalam Malaysia untuk mewujudkan the three cardinal, untuk menuju Malaysia ini ke arah negara Kristian. Ini adalah dakwah DAP evangelis ni. Mereka nak bawa dakwah untuk apa? Untuk penghapusan semua agama, atau dipanggil sebagai the abolish all the religion, untuk menuju ke arah the second coming of Jesus. Itu yang mereka cuba bawa. Mereka cuba bawa ke arah negara republik. Sebab apa mereka nak bawa ke arah negara republik? Sebab menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu. Sebab Raja-Raja Melayu adalah ketua bagi agama. Mereka bukan bermusuh dengan orang Melayu saja-saja. Mereka bermusuh dengan agama Islam. Itu kenyataannya. Sebab itulah kita cakap hari ini, supaya orang Melayu buka mata siapa DAP. DAP benci kepada orang Melayu, dan juga dalam masa yang sama mereka ini adalah musuh utama umat Islam dalam negara kita. Mereka cuba buat banyak perkara untuk membawa apa? Supaya dapat menghapuskan. Kalau tuan-tuan tengok Teresa Kok awak keluar kenyataan apa? Teresa Kok awak keluar kenyataan bahawa mereka tidak bersetuju bahawa Islam adalah agama negara. Tuan-tuan nak bukti apa lagi? Sebab itulah kita cakap kepada orang Melayu hari ni, kalau kita nak cerita bab ni agak rumit, kerana berapa orang yang menguasai Akta Tentera 1976? Berapa orang yang menguasai Akta Polis? Berapa orang yang menguasai treaties luar negara? Kalau kita nak cerita bab ni, orang akan pening. Tetapi kita nak bagi orang Melayu sedar hari ni adalah dalam segi sejarah. Supaya orang Melayu faham siapa ni DAP. Kita nak semai rasa kebencian ni bermula dalam putik sejarah. Nak bagi tahu dekat orang Melayu hari ni, DAP inilah yang bunuh nenek moyang kamu. Kamu tak sedar ke? Sebab orang Melayu hari ni, tuan-tuan, cubit paha kiri, dia tak rasa paha kanan. Kalau orang Melayu hari ni macam On Jaafar dulu, cubit paha kiri, rasa paha kanan, baru mudah. Hari ni kita nak cerita 13 Mei ni, nak bagi pendekatan kepada orang Melayu. Hampa kenal tak DAP ni siapa? Mereka ini pembunuh. Bila kita sebut je tentang 13 Mei, mereka kata kita ni resis. Sedangkan mereka ini adalah pembunuh. Mereka melakukan genosid ke atas orang Melayu yang hari ini. Sampai hari ini, orang Melayu tidak dibela oleh jenayah yang mereka buat. Lim Kit Siang melakukan genosid, tetapi boleh menjadi sebagai Presiden DAP dan juga mewakili Parlimen di Gelang Patah. Pada zaman Bintang 3, Lim Kit Siang masih hidup. Berapa ramai orang Melayu telah dibunuh pada waktu itu. Sepatutnya Lim Kit Siang dah kena hukuman gantung sampai mati. Dia adalah ketua. Kalau kita tengok dalam buku Kapten Kanigawa, orang Jepun yang membunuh orang Melayu pada waktu itu dihukum gantung sampai mati di Singapura. Tetapi Cina DAP ni tidak dihukum gantung sampai mati. Tragedi 13 Mei 1969, berapa ramai orang Melayu mati? Berapa ribu orang Melayu mati, berlakunya genosid. Tetapi mereka tak bagi kita sebut. Mereka tak bagi kita sebut. Mereka kata bila kita sebut, kita membawa hasutan kebencian perkauman. Sedangkan bangsa kamu melakukan genosid.
ke atas orang Melayu. Hari ni mereka duk tuntut dekat Amerika kononnya orang Melayu melakukan genosid ke atas bangsa lain. Mereka tak nampak yang bangsa DAP ni melakukan genosid ke atas bangsa Melayu. Mereka melakukan pembunuhan beramai-ramai. Bukan sekadar pembunuhan, tuan-tuan. Mereka memalukan jenazah-jenazah. Mereka memotong kemaluan anggota-anggota polis dan tentera. Meletak di dalam mulut sebagaimana mengisap curut. Tuan-tuan dah lupa, tuan-tuan pergi Google, tuan-tuan pergi tengok gambar-gambar tragedi 13 Mei. Baru tuan-tuan akan tahu siapa bangsa babi DAP ni. Sepatutnya bila kita sebut tentang DAP, mereka pergi kepada MCA. Tuan-tuan baca dalam sejarah, Tun Tan Cek Lock pun kena bom dengan komunis. Tun Tan Cek Lock pun kena bom dengan komunis. Sekurang-kurangnya MCA cuma ada satu kerusi. Orang Melayu masih berkuasa di dalam UMNO. Tetapi DAP, tuan-tuan, mereka memonopoli daripada kursi-kursi adun hingga ke kursi parlimen. Sebab itu mereka mempunyai kuasa. Mereka mempunyai kuasa untuk menjual aset orang Melayu. Mereka mempunyai kuasa untuk menindas orang Melayu. Beza dengan MCA. MCA mereka cuma ada satu seat sahaja. Dan mereka tak pernah pun buat macam mana DAP buat ni. MCA pernah bawa kepada tragedi 13 Mei. MCA pernah joinkan dengan Bintang 3. Tu kita perlu tahu. Kalau kita tengok apabila Malayan Union cuba bagi kerakyatan Jasoli, tetapi mereka menolak. Sedangkan mereka boleh je, Tun Tan Cek Lock boleh je terima Malayan Union supaya orang Cina dapat berkuasa. Tetapi mereka tidak. Mereka tolak dan mereka cakap we accept as the second cluster of citizen. Mereka menerima sebagai second cluster citizen di dalam negara Malaysia. Tu MCA dengan MIC. Mereka memperjuangkan hak sosioekonomi untuk bangsa mereka saja. Mereka tak kacau orang Melayu. Tetapi bezanya dengan DAP ni membawa fahaman sosialis komunis. Mereka ingin menakluk. Mereka ingin kekal berkuasa. Mereka nak bawa sistem pentadbiran mereka sendiri, iaitu fahaman komunisme. Sebab itulah mereka apabila mereka menang PRU14, mereka cuba untuk bawa ke arah negara republik. Nga Komeng pergi meeting dengan negara-negara republik di Kanada. Mereka cuba untuk membawa Malaysia pergi ke arah negara sekular. Teresa Kwok kata dia tak bersetuju bahawa Islam adalah agama persekutuan. Mereka cuba untuk tukar sistem pemerintahan Malaysia mengikut corak sebagaimana yang dibuat oleh PAP di Singapura. Itu yang mereka cuba buat. And kenapa DAP tidak diharamkan? Kerana orang Melayu tidak bergabung untuk menyuarakan supaya DAP ni diharamkan. Sedangkan bukan kata diharamkan saja. Ju Fazli pun boleh kena lucut kerakyatan dia kerana menghina raja-raja Melayu. Di bawah perkara 251A ada tak peruntukan dalam undang-undang? Ada. Bukan tak ada. Di dalam perlembagaan, di dalam perkara 25, pelecutan kewarganegaraan melalui pendaftaran di bawah perkara 16A atau 17 atau melalui penaturalisasian. Pasal 1, kerajaan persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan mana-mana orang yang menjadi warga negara melalui pendaftaran di bawah perkara 16A atau 17 atau yang menjadi warga negara melalui penaturalisasian jika berpuas hati bahawa orang itu telah menunjukkan dirinya melalui perbuatan atau percakapan sebagai tidak taat atau tidak setia kepada persekutuan. Saya nak tanya tuan-tuan, DAP dah buat dah benda ni? Awak pula DAP tak dah buat. Tuan-tuan pergi baca dalam deklarasi setapak. Daripada perbuatan dengan percakapan, mereka ni tidak taat kepada persekutuan. Mereka tidak taat kepada raja-raja Melayu. Mereka mempertikai kuasanya di Pertuan Agong. Kenapa mereka tidak boleh dilucutkan kerakyatan? Dalam video Datuk Ashraf Wajidi saya dah bagi tahu dah.
Tetapi tuan-tuan kena tahu, kita memilih wakil rakyat sebagai wakil kepada rakyat. Sebab itu dipanggil sebagai wakil rakyat. Mereka adalah wakil kita. Kalau mereka tidak buat kerja pada hari ini, kita yang memilih mereka ini mempunyai kuasa untuk bangkit bagi tahu kat mereka. Woi, kuat bunyi telefon terkejut. Hello, Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Syafiq, ni dengan siapa cakap? Tapi Ya, saya. Tapi Alim. Ya, saya. Itu hari saya ada minta dengan Tapi Alim. Minyak dok tu. Tak ada jawab. Saya ada hantar mesej. Melalui apa tu? Melalui apa tu? Apa ni? WhatsApp. Yang Abang. melalui bukan WhatsApp apa tu? Messenger. Nanti abang WhatsApp saya balik boleh? Saya tengah live ni. Tak dapat. Abang WhatsApp saya balik. Malam ni saya akan saya buat lagi sekali. Minyak dok boleh? Boleh. Abang WhatsApp saya lagi sekali. Malam lagi. Saya akan buat WhatsAppnya. Okey. Okey. Tapi Assalamualaikum. Banyak lagi buat betulan ni. Saya pun betul benda. Okey. Berkenaan dengan minyak dok tuan-tuan, okey tak apa, terkejut saya kan, kuat sangat. Okey tuan-tuan, berkenaan dengan minyak dok ni tuan-tuan, dia masalah dekat pejabat pos, bukan masalah stokis. Kita dah check dah, siapa yang beli minyak dok dengan kita. Yang mana tak dapat lagi minyak dok, jangan duk telefon waktu saya buat live. Tetapi mesej saya, macam semalam ada seorang mesej saya, kita hantar lagi sekali. Kita pakai kurier yang lain. Kalau dia dapat 2, rezeki dia lah. Tetapi kita tak mahu nak pening kepala. Kita tak mahu nak pening kepala. Saya faham. Banyak tuan-tuan, JNT pun sangkut, pos laju pun sangkut. Bukan saja ni je. Bukan saja satu kurier, semua sangkut lah ni. Jadi tak apalah, sebab orang kata sebelum 18 hari bulan ni tak boleh nak post. Jadi bila kata ni tuan-tuan, hak mana yang dah beli minyak dok dengan saya tu tak sampai, tak sampai minyak dok tu tuan-tuan, mesej saya. Macam semalam ada 2 orang, kita hantar lagi sekali kat dia. Jangan duk telefon pada waktu saya dah buat live ni, tiba-tiba keluar dok ni, terkejut orang. Kot bewak naik kot kursi lagi jahanam. Tapi tak ada masalah apa ni, sebab masalah dengan pejabat pos. Kita pun dah call pejabat pos kata depa pun dah buat yang terbaik. Jadi tak apa. Kalau depa dah buat yang terbaik, kita akan buat lebih terbaik pada depa. Kalau barang tak sampai, tuan-tuan bagi tahu, kita akan hantar lagi sekali menggunakan kurier yang lain. Tak ada masalah apa. Dia ada kad merah ya. Siapa dia ada kad merah? Siapa dia ada kad merah kat sini? Tak ada siapa ada kad merah kat sini. Tak ada siapa ada kad merah kat sini. Okey tuan-tuan, kat mana tadi ya? Okey, haramkan DAP. Terkejut saya sebab tadi saya buat volume 24. Bila orang call kering, terkejut kita. Jadi tuan-tuan, kita kena bangkit. Kita kena bangkit tuan-tuan. Kita kena bagi tahu kepada wakil rakyat kita, kenapa kita masih nak simpan DAP ni. Sedangkan sehingga ke hari ini, kalau tuan-tuan pergi dekat dalam Rocket Mail pula, dalam laman web DAP tu, apa Rocket pun saya tak tahu, tuan-tuan pergi dekat dalam web DAP tu, mereka masih lagi menyimpan deklarasi setapak. Mereka masih lagi memperjuangkan deklarasi setapak. Kita kena bagi tahu kepada wakil rakyat kita, hapuskan DAP. Kami tak nak DAP, ambillah langkah sebagaimana yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman. Kalau Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita, boleh halau PAP keluar ke Singapura, kenapa kita tak boleh nak halau DAP? Lim Kit Siang bukan lahir di sini, tuan-tuan kena tahu. Ngah Komeng yang jadi speaker Dewan Rakyat, saya bila tengok Ngah Komeng jadi speaker Dewan Rakyat, saya menangis tuan-tuan. Sebab apa saya menangis? Tuan-tuan tahu tak siapa Ngah Komeng? Ngah Komeng adalah cucu kepada Cimpeng. Macam mana dia boleh masuk dalam Dewan Yang Mulia menjadi speaker? Dia adalah cucu kepada pengkhianat negara. Tetapi orang Melayu diam sahaja tengok Ngah Komeng jadi speaker. Tuan-tuan, sedih tuan-tuan. Sedih saya tengok. Ngah Komeng ni takkan tuan-tuan tak kenal. Tuan-tuan tengok muka dia, tuan-tuan nampak muka Cimpeng. Cimpeng ni lah babi haram jadah yang bunuh orang Melayu. Cimpeng ni lah babi haram jadah yang memperkosa orang Melayu. Cimpeng ni lah babi haram jadah yang membunuh bayi-bayi orang Melayu.
Mana mungkin susur galur cimping, darah daging cimping boleh ada dekat Dewan Yang Mulia, Dewan Rakyat. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, ni adalah satu penghinaan kepada bangsa Melayu. Ni adalah satu penghinaan kepada bangsa Melayu. Sebab itulah Abu Cimping berjaya untuk ditaburkan ke dalam Malaysia. Mana mungkin tak berjaya, sedangkan cucu dia boleh jadi speaker kat Dewan Rakyat. Sedangkan kita kena haramkan semua bangsa Cimping ni. Ni bukan orang jauh. Kalau kata Lim Kit Siang mungkin jauh sikit. Lim Kit Siang ni mungkin anak murid dia aja. Ngak Komeng adalah cucu Cimping. Peguam negara Tommy Thomas adalah peguam yang membela Cimping. Tuan-tuan, 22 bulan negara kita telah pun ditadbir oleh komunis, tapi tuan-tuan tak sedar. Tommy Thomas, kenapa saya benci dia? Orang tanya saya, hang ni gila sebab hang nak saman Tommy Thomas. Aku tak kira lah dalam perlembagaan bagi tahu boleh saman ke tak boleh saman peguam negara. Aku akan buat apa saja supaya dia jatuh. Sebab apa? Sebab Tommy Thomas ni lah bangsa babi lah anaknya membela Cimping. Dia adalah peguam kepada Cimping. Tapi kita boleh diam tengok dia jadi peguam negara. Memanglah dia diam tengok Adib kena bunuh. Memanglah dia diam tengok Syed kena bunuh. Sebab babi ni adalah peguam kepada Cimping yang resis kepada orang Melayu. Itu yang tuan-tuan kena tahu. Sebab itulah kita kena minta, tuan-tuan kena semai kebencian dalam diri tuan-tuan. Tuan-tuan kena semai kebencian. Siapa saya tak penting. Muka saya macam mana tak penting. Yang pentingnya hari ini adalah saya nak bagi tahu kepada orang Melayu, tanamkan kebencian tuan-tuan pada 13 Mei. Setiap 13 Mei dan sampai bila-bila, tanam kebencian dalam diri tuan-tuan. Saya tak pernah claim macam kawan kita hak sokong DAP tu. Dia kata dia glamour, dia kata dia famous. Siapa yang biasa duduk dengan saya, mereka tahu. Siapa yang main melawat saya dekat gurun, mereka tahu. Saya tak pernah tinggi diri dengan orang. Saya tak pernah, orang kata apa, lepas saya berubah lah. Lepas saya berubah, saya tak pernah nak kata saya glamour, saya top, saya famous tak. Tetapi saya buat hari ini, kenapa saya buat live tuan-tuan? Kerana saya nak orang Melayu benci DAP macam mana saya benci. Saya nak orang Melayu tahu siapa susu galur DAP ni. Saya nak orang Melayu hari ini bangkit mementingkan bangsa mereka. Saya nak orang Melayu hari ini apabila kena cubit paha kiri dia rasa paha kanan. Sebab orang Melayu tuan-tuan pernah menjadi bangsa yang terhebat di dunia suatu ketika dahulu. Sebab bagaimana orang Melayu boleh jadi bangsa terhebat di dunia? Kerana orang Melayu bangga terhadap bangsa dia. Kerana orang Melayu berjuang untuk bangsa dia. Kerana orang Melayu menghasilkan apa saja demi bangsa dia. Kerana orang Melayu orang kata apa? Menghargai tanah air dia sendiri. Tetapi orang Melayu yang ada kini hari tuan-tuan, sedih. Mereka tidak menghargai bangsa mereka. Mereka sanggup menggadaikan harta pusaka bangsa mereka kepada bangsa asing. Mereka sanggup buat, macam tuan-tuan tengok, sanggup berjuang untuk mempertahankan seorang, untuk mempertahankan Rohingya, Myanmar, Bangladesh, konon-kononnya atas dasar agama dan sebagainya, sehingga bangsa mereka ditindas di dalam tanah air mereka sendiri. Ini yang ada dalam negara kita. Saya tak kisah tuan-tuan. Tuan-tuan nak layan saya ke, tak mau layan saya ke, nak follow saya ke, tak mau follow saya ke, tak ada apa tuan-tuan. Saya hanyalah saudagar kopiah. Macam Ayah Ken hanyalah tukang kebun. Kami tak ada apa-apa. Kami tak berminat untuk menyertai politik. Kami bukan nak bertanding dalam politik. Tetapi kami sayangkan bangsa kami. Kami sayangkan bangsa Melayu. Itu saja. Bukan kami nak suruh tuan-tuan. Kami bukan ada apa. Saya pun belajar bukan pandai mana. Saya hanya saudagar kopiah.
Saya tak ada apa-apa pun. Biasa-biasa saja. Ayah Ken pun sama. Dia hanya seorang tukang kebun yang biasa-biasa saja. Kan? Tak ada apa pun tuan-tuan. Tetapi hati kami ni besar. Kerana kami mencintai negara bangsa. Kan? Okey tuan-tuan, jam menunjukkan pukul 12.13 tuan-tuan. Setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.